Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit sebuah video oleh Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight yang Mufti Perlis Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin atau singkatannya Dr. Maza. Meskipun Dr. Haris cuba menyelamatkan dirinya dengan kenyataan-kenyataan yang diakhiri dengan tanda soal, kita sama-sama tahu ia adalah tanda soal yang di sebaliknya. Bahkan di celah-celah tanda soal tersebut, dapat juga saya tangkap beberapa ayat yang berbentuk kenyataan tanpa tanda soal. Baik, yang dimaksudkan, saya jelaskan ya dengan bukti-bukti yang digunakan sendiri oleh Dr. Haris. Pertama, dalam video yang dimuat naik semalam, link dalam kotak description, Dr. Haris memulakannya dengan memainkan rakaman kenyataan Dr. Maza pada satu masa terdahulu. Poin utama daripada kenyataan itu ialah Dr. Maza menekankan bahawa mengajar agama, menyampaikan agama adalah hak kebebasan bersuara seorang Muslim dan tindakan diambil hanyalah ke atas orang yang menyalahgunakan hak kebebasan tersebut. Dr. Maza juga berpendapat orang yang memiliki kelulusan agama seperti first degree, masters atau PhD dibenarkan mengajar agama. Jadikanlah kelulusan pengajian mereka itu sebagai tauliah untuk mengajar. Kalau nak buat tauliah, buatlah kepada orang yang langsung tiada latar belakang pengajian Islam. Selanjutnya, Dr. Maza menyatakan jika dilarang untuk menyampaikan agama, padahal sudah ada kelayakan, ia adalah pencemaran hak asasi. Demikian secara ringkas. Ada lagi beberapa poin yang disampaikan oleh Dr. Maza. Sila rujuk video berkenaan, link dalam kotak description. Bahkan dalam kotak description bawah sekali saya bagi link kepada rakaman ataupun itu sebenarnya temu ramah 13 tahun yang lalu. Ada 4 link sebenarnya. Pihak yang menemu ramah membahagikannya kepada 4 bahagian. Jemput tonton ya. Kita dapat mendengar, melihat pandangan-pandangan bernas yang diberikan oleh Dr. Maza. Ini link penuh. 4 link sebenarnya dalam kotak description bawah sekali. Okey. Setelah memainkan rakaman tersebut, Dr. Haris menyatakan bahawa beliau bersetuju dengan kenyataan Dr. Maza ketika itu. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, Dr. Haris seterusnya memainkan potongan. Saya ulangi, potongan daripada sidang media Dr. Maza baru-baru ini. Berdasarkan potongan tersebut, Dr. Haris telah Dr. Maza sebagai kontradik dengan diri sendiri. Meskipun dalam gambar thumbnail video tersebut ada tanda soal, tetapi dalam tajuk di bawah video dan penjelasan dalam kotak description tiada tanda soal, bererti ia adalah kenyataan, bererti ia adalah statement. Dr. Haris menulis, saya bacakan ya. Tajuk video Tauliah Perlis, Mufti Perlis Dr. Maza kontradik dengan diri sendiri, isu sembang santai Ustaz Wadi Anwar. Dalam kotak description pula, Dr. Haris menulis, pegangan Dr. Maza bertentangan dengan diri sendiri dalam isu tauliah berkaitan isu sembang santai Ustaz Wadi Anwar di Perlis. Baik, jadi ada 2 kenyataan. 2 solid statements. Pertama ialah kontradik, kedua ialah bertentangan. 2 kenyataan ini membatalkan tanda soal dalam gambar thumbnail. Baiklah, apakah kontradiksi dan pertentangan yang oleh Dr. Haris itu? Okey, setelah memainkan rakaman kenyataan awal Dr. Maza tentang isu tauliah, Dr. Haris memainkan potongan, saya ulangi sekali lagi, potongan daripada sidang media Dr. Maza.
Ayuh kita dengar potongan tersebut. Saya minta izin ya daripada Dr. Haris untuk memainkan daripada video asal beliau. Ayuh sama-sama kita dengar. Video asal Dr. Haris yang saya masukkan tu seperti biasa, link dalam kotak description. Ayuh kita dengar ya. Sekarang kita tengok apa pula yang Dr. Mazhar kata apabila ada penceramah nak masuk ke negeri dia. Memandangkan isu ini kalau dibiarkan dia akan memberikan satu nilai-nilai yang buruk kepada masyarakat dalam negeri ini. So maka kena ada peraturan tauliah ni memang dah ada dah. Jadi mesti dilaksanakan. Pihak JAIB, saya sebagai pengurusi Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam Jabatan Mufti mengeluarkan tauliah. Pihak JAIB melaksanakan. Baik, daripada potongan ini jelas kelihatan seolah-olah berlaku kontradiksi dan pertentangan. Pada awalnya dikatakan mengajar agama ialah hak kebebasan bersuara. Asalkan ada kelayakan pengajian agama, sudah boleh mengajar agama. Tetapi dalam sidang media terkini, dikatakan pula ada peraturan tauliah yang mesti dilaksanakan. Inilah kontradiksi dan pertentangan yang dimaksudkan. Baik, sekarang ayuh kita dengar rakaman asal sidang media tersebut daripada awal. Link saya bagi dalam kotak description. Perhatikan daripada awal sidang media tersebut, Dr. Mazhar menyatakan bahawa Perlis adalah negeri yang amat toleran dalam isu tauliah ini. Betapa banyak penceramah tanpa tauliah yang datang ke Perlis memberi ceramah. Pihak berwajib hanya bagi nasihat dan bagi tahu janganlah buat lagi. Okay? Pihak berwajib tidak menangkap mereka. Cuma apabila ada, pertama, beberapa penceramah yang berakhlak buruk. Kedua, keluarnya titah Raja Perlis baru-baru ini. Dan ketiga, isu ini jika dibiarkan akan memberikan nilai-nilai yang buruk kepada masyarakat di negeri Perlis. So, maka atas sebab-sebab inilah ada peraturan tauliah. Semua sebab-sebab tu ataupun tiga sebab itu telah dipotong oleh Dr. Haris, yang dimainkan hanyalah kena ada peraturan tauliah dan seterusnya ya. Ayuh kita dengar, saya mainkan rakaman sidang media tersebut daripada awal. Minta izin daripada Pro Media Tajdid dan Dr. Mazhar Channel. Ada beberapa perkara saya nak sentuh tentang isu ni. Yang pertama, kita kena tahu isu pengajaran agama Islam atau penceramah tanpa tauliah ni bukan isu setempat di Perlis saja. Ia isu yang diperkatakan di seluruh negara. Yang kedua ialah kita kena tahu bahawasanya Perlis ini adalah negeri yang paling tolerance dalam isu ni. Jika kita ikuti sejarah Perlis ni, kita tak dengar pun Perlis ambil tindakan kepada orang ceramah tanpa tauliah. Berapa banyak penceramah yang datang tanpa tauliah, kita hanya bagi nasihat dan kita bagi tahu jangan. Sebahagian penceramah itu seperti mana yang kita tahu yang datang daripada Perlis sejak dahulu, daripada negeri seberang iaitu Kedah, seperti Husam umpamanya, Encik Husam. Kita tahu beliau penceramah tunjuk jari tengah, perkataan lucah, dan ini menjadi satu tabiat yang kita rasa sangat memalukan. Kita dah bagi nasihat, tapi masih lagi datang untuk berceramah. Dan kemudian apabila keluarnya titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, kena memandangkan isu ini kalau dibiarkan dia akan memberikan satu nilai-nilai yang buruk kepada masyarakat dalam negeri ini. So maka kena ada peraturan tauliah ni memang dah ada dah. Jadi mesti dilaksanakan. Pihak JAIB, saya sebagai pengurusi Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam Jabatan Mufti mengeluarkan tauliah. Pihak JAIB melaksanakan. Jelas ya. Jika sekadar dimainkan potongan rakaman seperti yang dilakukan oleh Dr. Haris, jelas ia adalah satu kontradiksi dan pertentangan. Jika disemak faktor-faktor di sebalik peraturan tauliah di Perlis dan pelaksanaannya, faktor-faktor di sebalik peraturan dan pelaksanaannya, maka tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Sebab penceramah yang buruk akhlaknya seperti yang menunjuk jari tengah, kedua-dua tangan pula tu, dan menyebut perkataan-perkataan lucah
jelas-jelas menyalahgunakan hak kebebasan bersuara untuk menyampaikan atau mengajar agama. Kita ulang kaji apa yang dikatakan Dr. Mazhar satu masa dahulu yang rakamannya telah dimainkan sendiri oleh Dr. Haris di permulaan videonya. Kita dengar ya. Kita hendaklah bermulalah masalah ni ialah hak kebebasan bersuara, bukan menghalang kebebasan bersuara. Dasarnya, prinsip asasnya manusia bebas bersuara. Melainkan setelah dia melakukan abuse kebebasan itu, maka ketika itu kita ambil tindakan di atas penyalahgunaan hak kebebasan. Kemudian, perkara ini adalah titah Raja Perlis yang bertarikh baru lagi 19 Mac 2023. Maka, seandainya tetap hendak dikatakan berlakunya pertentangan, maka kenyataan awal Dr. Mazhar adalah pendapat peribadinya 13 tahun yang lalu, sementara kenyataan dalam sidang media yang kita tonton tadi adalah sebagai melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas beliau sebagai mufti oleh Raja Perlis. Maka inilah yang saya maksudkan sebagai. Baik, seterusnya ialah kedua. Dr. Haris menyatakan bahawa kononnya Dr. Mazhar mendakwa Ustaz Wadi Anwar telah dipelawa untuk memohon tauliah. Lalu Dr. Haris bertanya, benarkah begitu? Kerana Ustaz Wadi dalam kenyataan rasminya telah menafikan hal sedemikian. Padahal, Dr. Haris sendiri telah mainkan rakaman daripada sidang media yang sama. Apabila kita mendengar dengan adil kenyataan Dr. Mazhar, beliau sebenarnya merujuk kepada penganjur program dan bukannya kepada Ustaz Wadi Anwar. Perhatikan kenyataan-kenyataan Dr. Mazhar seperti pihak berkenaan telah ditawarkan. Maksudnya dipelawa untuk memohon tauliah. Maksudnya tauliah sementara untuk program tertentu bersama penceramah yang tiada tauliah. Kenyataan Dr. Mazhar, dia pohon dulu. Kita nak tengok siapa yang dia nak ceramah. Maksudnya pihak penganjur mohon pihak Jabatan Mufti nak tengok siapa yang dia nak jemput untuk bagi ceramah. Kenyataan Dr. Mazhar juga dia enggan atas alasan-alasan permis peribadi dan sebagainya. Permis peribadi merujuk kepada pihak penganjur, sebab itu katanya lokasi dia sendiri. Okay? Semua ini merujuk kepada pihak penganjur dan bukannya Ustaz Wadi. Ini kerana pihak penganjur diketahui, saya dimaklumkan sebab saya jauh dari Perlis, dimaklumkan memang ada menjemput beberapa penceramah lain yang tidak memiliki tauliah di Perlis. Tentang tauliah sementara ini, saya bagi contoh program dialog ilmiah 1.0, 2.0 antara Ustaz Salman Ali dan Ustaz Engku Ahmad Fazil beberapa bulan lepas, anjuran KUIPS. Ingat lagi tak? Memandangkan Ustaz Engku akan membicarakan topik agama dalam dialog tersebut dan beliau tiada tauliah di Perlis, maka tauliah sementara dikeluarkan kepada beliau. Okey, ayuh kita dengar rakaman terbabit sekali lagi. Minta izin daripada Dr. Haris Ismail. Sebelum pun peristiwa ini berlaku, melalui perjumpaan sebab dengan Exco Agama, pihak berkenaan telah ditawarkan untuk, maksud dia dipelawa untuk memohon tauliah. Kita nilai lah, dia pohon dulu. Kita nak tengok siapa yang dia nak ceramah. Dia enggan. Semasa dengan perjumpaan beberapa kali, 2 kali tu, dengan perjumpaan dengan Jaib juga, ditegaskan, mintalah tauliah. Juga dia enggan atas alasan-alasan dia tersendiri, premis peribadi dan seumpamanya. Okey, dah jadi lain kita dengar. Mesti dilaksanakan tauliah itu. Okey, yang paling penting saya nak tarik perhatian terhadap pernyataan Dr. Mazhar bahawa telah mempelawa Ustaz Wadi Anwar untuk memohon tauliah. Benarkah begitu? Jelas ya, Dr. Mazhar merujuk kepada penganjur program solat tarawih dan sembang santai pada 30 Mac dan bukannya kepada Ustaz Wadi Anwar.
Lalu Ustaz Wadi Anwar telah salah faham dan menyatakan dalam kenyataan rasminya bahawa dia tidak dipelawa. Dan perkara ini ataupun kenyataan Ustaz Wadi Anwar tersebut diterima begitu sahaja oleh pakar T-Bayun, Dr. Haris Ismail. Okey, kalau satu bukti tak cukup, saya bagi satu lagi bukti. Dalam sidang media yang sama ketika sesi soal jawab oleh wartawan, Dr. Mazhar sekali lagi merujuk kepada penganjur. Penemuan Exco dan beberapa agensi agama seperti JAIPS adalah dengan pihak penganjur. Jika pihak penganjur jemput penceramah lucah, menyebut perkataan lucah dan maki hamun, maka tidak akan dibenarkan. Semua ini merujuk kepada penganjur dan bukannya khusus kepada Ustaz Wadi Anwar. Ayuh kita dengar daripada sidang media yang sama, bahagian ataupun sesi soal jawab bersama dengan wartawan. Pihak penganjur kita telah maklumkan kepada dia melalui pertemuan dengan Exco dengan beliau dan juga beberapa agensi agama dimaklumkan. JAIPS bertemu dengan dia juga maklumkan. Pohon dahulu. Of course lah sebuah permohonan melalui proses. Pohon kemudian. Mungkin ada penceramah lucah ini, penceramah kaki baki habun orang ini yang kita sebutkan beberapa. Kita tak bagi, tapi bukan berarti penceramah lain kita tak bagi. Mungkin kita akan bagi suggestion penceramah yang lain, kan, yang lebih sopan, santun. Ada penceramah yang memang kita rasa tak boleh kerana akhlak yang buruk. Takkan kita nak benarkan. Okey, clear. Kedua, sekarang kita masuk ketiga di mana ia merujuk kepada sebuah surat yang berlegar di media sosial. Surat ini turut diulas oleh Dr. Haris seolah-olah Dr. Mazhar yang mendedahkan dan menyebarkan surat tersebut. Saya cuba semak di laman Facebook, laman Instagram Dr. Mazhar, tak ada pula pun. Dan setahu saya surat ini beredar selepas sidang media dan bukan sebelumnya. Ayuh kita semak video Dr. Haris dan perhatikan bagaimana dia mengaitkan, dia menghubungkan surat tersebut dengan Dr. Mazhar. Namun saya tahu ada surat yang berlegar di FB yang kononnya bukti bahawa telah mempelawa Ustaz Wadi Anwar untuk mengambil tauliah. Dan ada kata suruh tengok pada tarikh tersebut. Ialah tarikh tersebut 2019. Tapi bukan, ini bukan surat untuk mempelawa Ustaz Wadi Anwar mengambil tauliah ataupun surat untuk menunjukkan ada perjumpaan dengan Exco Agama Negeri Perlis. Jangan sekadar tengok tarikh seperti yang kata orang tersebut. Tengok juga isinya. Takkanlah level tahap mufti nak buat perangai seperti level pangkat kapten kot. Sanggup nak tunjuk benda lain, menipu, memanipulasi, twist fakta semata-mata nak tunjuk menang. Itu level-level kapten ke bawah bolehlah. Ini level mufti tinggi ni. Biarlah lebih beramanah. Fokus saya adalah kenyataan Dr. Haris ke atas Dr. Mazhar. Yang ni statement sebab tanda soal tu dia nak menyelamatkan dirinya. Kita dengar balik ya. Pertama, Dr. Haris tanya soalan. Takkanlah level tahap mufti nak buat perangai seperti level pangkat Captain Code. Yang ini ada tanda soal. Okey, diingat mungkin dia boleh lepas. Tetapi apa yang mengikutinya adalah satu kenyataan atau statement yang berbunyi sanggup nak tunjuk benda lain, menipu, memanipulasi, twist fakta semata-mata nak tunjuk menang. Itu level-level kapten ke bawah bolehlah. Ini level mufti tinggi ni, biarlah lebih beramanah. Satu statement atau kenyataan yang menunjukkan Dr. Mazhar adalah mufti yang kurang amanah kerana kononnya telah mendedahkan dan menyebarkan surat tersebut. Yang manipulasi, twist apa semua tu Dr. Haris merujuk pada saya lah kot Kapten kan. Tetapi bila dia kata hendaklah lebih amanah, memberi isyarat apa? Dr. Mazhar ni kurang amanah
kerana konon telah mendedahkan dan menyebarkan surat tersebut. Kita dengar ya, fokus ya, antara tanda soal, statement lepas tu, statement tu mula-mula saya rasa dia merujuk pada saya. Okey. Tapi yang akhir tu bila kata lebih amanah, mengisyaratkan apa? Dr. Mazhar ni kurang amanah kerana konon telah menyebarkan surat tersebut. Takkanlah level tahap mufti nak buat perangai seperti level pangkat kapten kot. Sanggup nak tunjuk benda lain, menipu, memanipulasi, twist fakta semata-mata nak tunjuk menang. Itu level-level kapten ke bawah bolehlah. Ini level mufti tinggi ni. Biarlah lebih beramanah. Baiklah, demikianlah 3 Dr. Haris Ismail ke atas Datuk Dr. Profesor Muhammad Asri Zainul Abidin dan jawapan balas saya. Seseorang itu mungkin bebas berkata apa yang dia nak di dunia ini. Di akhirat kelak akan ada pengadilan dan pembalasannya. Dan pengadilan serta pembalasan tersebut saya yakin selari dengan jumlah view yang dia dapat dalam rangka membuat tersebut. Sebab orang yang sama ni, Dr. Haris, kalau kita tengok saluran YouTube dia ada juga cerita pengajaran daripada Al-Quran, juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga. Tak ada orang nak tengok, kesian. Isu tak ada pula, nak sedih sikit kan. Tapi bila dia buat cerita macam ni, banyak view, beribu-ribu view, beribu-ribu tontonan kan. Padahal kita ni, kalau seorang yang bertakwa kepada Allah, kita lagi takut tau bila macam tu dan ianya tersebar begitu luas. Tak apalah kan. Itulah hidup di dunia. Di akhirat kelak akan ada pengadilan dan pembalasannya. Peranan saya ialah membela seorang Muslim yang dizalimi agar orang ramai tidak tertipu dengan apa yang dituduh ke atas beliau. Seperkara lain, sebelum membuat rakaman ini, saya perasan ada sebuah video yang baru dimuat naik dalam saluran Pro Media Tajdid, short video berjudul Dr. Mazhar U-turn tentang tauliah. Jemput tonton, link dalam kotak description. Boleh banding penjelasan Dr. Mazhar dalam video tersebut dengan penjelasan saya dalam video ini. Video ini saya buat atas kapasiti peribadi. Saya sendiri yang analisa sidang media yang asal. Saya analisa video temu ramah yang asal 13 tahun yang lalu. Saya analisa apa yang Dr. Haris katakan. Lalu saya membuat video ini ya. Ini atas kapasiti peribadi saya. Bukanlah saya pergi telefon Dr. Mazhar. Ini macam mana ni, macam ni. Tak ada ya. Ini kapasiti peribadi saya. Dan boleh banding dengan keterangan Dr. Mazhar sendiri. Okey, jadi link saya bagi dalam kotak description. Saya juga dalam kotak description, saya ulangi, saya bagi link rakaman asal 13 tahun lalu antara Dr. Mazhar dan seorang wartawan, tak silap saya, Malaysia Kini. Dalam isu tauliah ini, jemput tonton ya, ada 4 bahagian dan kita lihat penjelasan Dr. Mazhar dalam isu tauliah dan isu-isu berbangkit 13 tahun yang lepas. Baiklah, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.